Kanser bukan sahaja memberi kesan negatif kepada pesakit, malah ia turut memberi kesan negatif termasuk dari aspek psikososial dan ekonomi kepada keluarga serta pembangunan ekonomi negara. Sempena Hari Kanser Sedunia yang disambut di seluruh dunia pada 4 Februari setiap tahun, Berita Al Hijrah menemu ramah pengerusi Persatuan Kanser Survivor Malaysia CSM bagi mengetahui secara lebih terperinci tentang cabaran yang dilalui pesakit kanser terutama ketika pandemik COVID-19. Pengerusi CSM Zuraini Kamal berkata, pesakit kanser berdepan cabaran besar kerana rawatannya yang panjang dan menyakitkan serta menelan belanja yang besar. Kanser ni dia bukan penyakit biasa-biasa, rawatannya panjang, menyakitkan. Dan dia juga memerlukan kewangan yang besar, belanja yang besar. Jadi kadang-kadang pesakit memerlukan kumpulan sokongan nak bercakap face to face. Dia kalau buat program secara orang kata alam maya ni dia tak sama. Pesakit memerlukan sokongan, memerlukan nasihat, memerlukan bimbingan. Jadi sewaktu tempoh fasa COVID dulu, kita tak berpeluang nak buat program bersemuka. Kita cuba pergi juga mana-mana kes tapi tak banyak. Menurutnya, dalam mengharungi rawatan, pesakit kanser memerlukan kumpulan sokongan dan berjumpa rakan senasib untuk berkongsi pengalaman. Menurut Zuraini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan yang terbaik serta berkualiti untuk pesakit-pesakit kanser. Namun tidak dinafikan wujud ketidaksamaan dalam penjagaan dan rawatan kanser di negara ini. Menurutnya, kebanyakan perkhidmatan tertumpu di pusat-pusat bandar dan sukar untuk dicapai oleh pesakit yang tinggal jauh dari bandar atau di pedalaman. Malah katanya rata-rata pesakit kanser memerlukan kewangan yang banyak untuk kos rawatan, perbelanjaan ulang-alik ke hospital dan ubat-ubatan pula harganya terlalu mahal. Saya sebagai pesakit kanser, saya melalui apa yang hampir kesemua kami lalui. Kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan pendapatan, sedangkan kami mempunyai tanggungjawab. Ada anak-anak yang bersekolah, mungkin ada yang kena bayar sewa rumah, ada yang kena bayar loan rumah, loan kereta. Jadi bila you dapat sakit kanser ni rawatan dia panjang. You kena berulang-alik ke hospital, itu dah kos. You kena tinggalkan pekerjaan kalau orang yang berniaga. Dan ini adalah antara cabaran hebat kami ialah untuk meneruskan rawatan kerana ramai orang yang tangguh kerana dia fikir dia perlu pergi kerja. Kalau tak pergi kerja, kena buang kerja. Kami turut mendekati dua pesakit kanser yang ada di antaranya menghidap kanser yang amat jarang dikesan. Menurut adik Nurul Husna Muhammad Razi, 21 tahun, dia tidak dapat menamatkan pelajaran dalam bidang kemahiran jahitan selepas disahkan menghidap kanser inflammatory myofibroblastic IMT. Katanya ketumbuhan itu wujud di antara bahagian hati dan jantungnya sehingga menyukarkan dia untuk bergerak dan melakukan aktiviti harian. Menyingkap kembali, adik Nurul Husna berkata penyakit itu mula dikesan ketika dia berada di semester kedua di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Jitra, di mana pada mulanya dia sering batuk dan penat sehinggalah pada satu hari batuknya mengeluarkan darah. Bimbang keadaan kesihatannya, Nurul Husna dibawa bapanya ke Hospital Sultan Abahiyah HSB Alostar untuk pemeriksaan. Doktor yang merawatnya telah memintanya untuk merujuk kepada pakar dan memaklumkan dia terpaksa menjalani pembedahan membuang sebelah paru-paru kanannya selain perlu membuang separuh ususnya. Ini kerana ketulan kanser yang berada di antara paru-paru dengan jantung menyebabkan pembedahan itu terpaksa dilakukan segera. Yang ni antara yang pertama dekat dunia ni memang payah nak jumpa lah. Dia kata doktor pun kalau bagi tahu doktor pun mungkin ada yang tak tahu apa dia IMT tu. Dia kata nak lebih ni tengok dekat Google lah cari tengok. Nak ni pun macam tu lah tak, sebab dia tak ada upaya jumpa kan. Dugaan kanser turut dialami Rohani Ahmad 40 tahun. Menurut Rohani, kanser thyroid yang dihidapinya mengakibatkan dia terpaksa menggugurkan kandungan anak keempatnya. Katanya, dia yang hanya bekerja sebagai pembantu kedai makan terpaksa berulang-alik dari rumahnya di Temengau, Kuala Kedah ke Hospital Pulau Pinang HPP setiap minggu untuk melakukan rawatan kemoterapi. Menurut Rohani, kanser thyroid dikesan pada tahun 2018 selepas mendapati terdapat benjolan di lehernya. Dan susulan itu, Rohani terpaksa menjalani pembedahan membuang peti suara. Lepas tu terpaksa gugurkan kandungan lah sebab antara dua pilihan tu lah. Antara ibu atau anak. Kalau kata teruskan mengandung, anak tak sihat lah.
Doktor kata risiko ada 2. Ibu sakit, anak sakit, lagi teruklah dengan kita pendapatan tak tentu. Jadi kami redha, terpaksa cutilah kandungan tu. Lepas tu, lepas operation, kena ulang alik Penang pula. Suami terpaksa berhenti kerja lah sebab kerja dengan orang kan. Kanser merupakan satu daripada penyakit tidak berjangkit atau NCD yang merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di dunia dengan jumlah kes dan kematian yang meningkat setiap tahun.